Hai, Assalamualaikum dan salam WA Cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Seperti biasa, dalam segmen persoalan minggu ini, saya akan menjawab segala persoalan yang ada di dalam semua video di ruangan komen yang saya ada. Okey, lama kita tak bersua ya. Okey, tak apa. Alright, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama datang daripada Arifin Yusof. Mana yang lebih baik, MTB buatan Taiwan atau buatan China? Thank you. Okey, MTB buatan Taiwan ataupun MTB buatan China. Sebenarnya kebanyakan brand dia spesifik model ataupun brand yang established, dia made in Taiwan. Dia tak kisahlah Itali ke Jerman ke UK dan sebagainya, kebanyakan dia orang hantar ke Taiwan untuk dibuat. Sebab apa? Sebab Taiwan ada kepakaran untuk manufacture dan kosnya rendah. Jadi untuk China ataupun Taiwan, sebagai contoh, kalau brand setahu saya brand Giant, kalau brand Giant basic model dia akan hantar ke China untuk buat. Okey, tapi under license lah. Tapi kalau yang medium range dan high end, dia buat di Taiwan. Jadi ada setengah brand memang dia China punya brand ataupun Taiwan punya ataupun another brand daripada country, tapi dia memang khas buat dekat China, itu berbeza. Okey, jadi persoalan dia tadi Taiwan ataupun China, dua-dua okey jika bukan tahu, jika brand tersebut establish tapi kilang pemasangan di China, melainkan brand tu brand establish tapi grade dia medium ataupun high spec made in China, means tu out lah, itu bukan original dia, itu kopi. Okey, ataupun lagi satu ya, kalau yang basic dia made in China, medium range dia made in Taiwan, pada saya untuk starting, untuk korang baru nak kayuh, tak ada masalah China atau Taiwan. Tetapi kalau dari segi korang katanya kualiti Taiwan atau China, saya pilih Taiwan. Bukan saya pilih, tapi itulah hakikatnya. Alright, yang seterusnya persoalan daripada Farahan M nak tanya, rantai putus masa penukaran gear masa naik bukit, adakah disebabkan penukaran gear tidak betul atau cross gear? Dia sebenarnya kadang-kadang rantai putus masa kita push naik bukit tu, kadang-kadang tengok bila kita push naik bukit sebenarnya tak boleh tukar secara mengejut. Maksudnya bukan korang tekan naik bukit, tukar gear, tekan tengah kayuh ni, tekan ni, tukar, itu yang jadikan dia stretch. Satu bila dia naik ke gear tu kan, sprocket kita tu tajam tu, so dia boleh membuka benda tu. Faham tak maksud dia? Gigi tu bila nak tolak ke atas, dia akan terbuka, that's why lah menjadi dia putus. Jadi yang paling cantik ialah korang tukar tu step by step. Agak-agak rasa nak tukar gear, slowkan kayuhan. Kalau rasa tak heavy sangat tu, tukar daripada awal sikit-sikit, jangan terlalu mendadak semasa tengah pacak tu. Okey, tak kisahlah road bike ke mountain bike, sama je. Okey, yang seterusnya persoalan daripada Kenneth Tensum Pro. Bos, basikal HTG 27.5 inch besar ke tu? Apa-apa basikal sama je sebenarnya. Dia ada frame size, bukannya ikut size tayar. Dia size frame ikut kita punya ketinggian. Okey, tayar sekadar wheelbase semata-mata, ikut kegunaan, nak banyak on road, banyak off road, frame dia ada spesifik sizing. Yang seterusnya Hussein Mat, info yang sangat bermanfaat kepada saya yang masih baru dari segi pemilihan basikal hingga teknik kayuhan. Terima kasih. Muhammad Kirullah, bang, saya ada problem nak login Brighton punya app. Bila saya cuba sign up email lain pun tak boleh juga. Apa patut saya buat? Okey, selalunya kadang-kadang dia ada bug. So bila ada bug, cara dia yang pernah kita buat ialah awak log out yang sekarang ni, uninstall dia punya apps, restart balik awak punya phone, on, install baru dan cuba. Yang tu saya pernah buat dan menjadi. Okey, Saifuddin Adnan, bos, kalau untuk yang nak build sendiri basikal MTB ni, ada suggestion tak ke lebih murah kalau beli siap? Sebenarnya kalau nak custom, kalau awak tanya saya custom, mana yang lebih ditanya sini murah. Sebenarnya kita beli complete bike lebih murah,
Tapi selalu orang custom bike ni, dia dah ada sebiji bike sebelum ni, dia dah ada sebiji basikal, dia nak custom, nak improve daripada yang sebelum ni. Jadi untuk korang yang baru nak main basikal, kalau tanya saya build up ataupun custom sebiji basikal ataupun beli complete bike, saya suggest complete bike. Itu yang paling bagus. Okey. Yang seterusnya soalan daripada Angah 85. Bro, senang-senang buat video cara setting RD dan FD. Saya rasa setiap video soalan saya dah jawab benda ni banyak kali. InsyaAllah akan datang saya akan cuba buat ya. Muhammad Syahrul Nizam Zuikafli. Salam bro, bottom bracket kena jaga dari kena air atau jangan sembuh air ke dalam lubang hollow tu. Pernah terbaca senior tak bagi sembuh air sebab tak nak karat. Cadangan buat video mengenai ini. Okey. Sebenarnya bottom bracket ni bergantung pada jenis bottom bracket. Ada setengah bottom bracket dia punya seal cover untuk bottom bracket tu dia solid, so tembak air macam mana pun susah nak masuk. Bukan tak masuk, susah nak masuk. Jadi dia nak reduce daripada kadang-kadang seal cover bearing tu sendiri, sebenarnya dia stainless steel. So bila stainless steel ni, dia punya material kita pun tahu besi, kalau dia calar sikit, kena air, kena udara, karat. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni terjadi, yang lebih baik korang boleh sembuh nak cuci tak ada masalah, tapi jangan guna water jet, water pressure. Kalau guna yang biasa pun boleh, tak ada masalah, tetapi pastikan korang keringkan dahulu, selepas basuh baru simpan. Jangan terus simpan, sebab biasanya frame kita panggil macam mana, hukum graviti ni dia akan ke bawah. Jadi kalau kita sembuh body tu macam mana sekalipun, air dekat bahagian atas, sampai satu masa berapa minit, berapa jam, air akan duduk dekat bawah area bottom bracket. So air berkumpul kat situ. Jadi lepas korang cuci basikal, jemur basikal, hentak-hentak sikit, dan biar kejap, bagi kering lagi, baru simpan. Okey, itu cara dia untuk mengelakkan daripada bottom bracket berkarat. Syah Sado, Syah 946. Salam, KitKat tu nak bawa. Ini video pasal yang ada gambar KitKat. Fariz Mazri. Salam bro, plan nak ride road bike. Ramai juga guna aero ni, tapi dengar-dengar aero bike lagi berat. Betul ke? And road bike yang guna brake pad masih okey ke sekarang ni? Saya rasa maksud dia rim brake ni, bukan brake pad. Okey. Sebenarnya awak nak kayuh, kena tengok awak punya kekuatan, tengok awak punya kemampuan kayuhan, kemampuan kegunaan awak sendiri macam mana. Awak nak ride flat ke, banyak climb ke, banyak tengok pada awak punya kayuhan, bukan tengok pada awak punya minat yang mana satu. Sebab apa? Sebab bicycle ni dia bukan macam kereta. Kereta awak beli sport car, awak tekan isi minyak, settle, tak ada masalah. Tapi basikal ni pokok pangkal awak enjin dia. Jadi kalau awak tengok aero bike tu smart, tapi kegunaan ataupun kekuatan awak bukan untuk tampung aero bike tu, beli je all rounder bike. Okey, harap awak faham. Wak Ali, top fan ni. Assalam Hafiz, boleh buat review free hub ni antara non-boost dan boost. Okey, insyaAllah saya akan cuba buat non-boost dan boost. Zairo 87, Snapforce AXS 2021 berapa ribu bang? 7, 8, 9k ada tak? Itu saya tak pasti. Itu kena tanya kedai yang ada bawa group set ni ya. Syahrik, kalau pakai brake disc locking tu better kat sebelah brake disc atau side? Untuk skewer apa-apa basikal sekalipun yang pakai quick release, dia mestilah di sebelah kiri, sebelah disc, sama ada depan ataupun belakang, dia mesti sebelah kiri. Okey, faham? Yang seterusnya Faris Dido. Salam bang, apa beza seluar bib dengan tak ada bib? Seluar bib tak ada bib, seluar cycling lah. Okey, seluar cycling yang ada, kita panggil macam wrestling tu kan, yang ada tali. Beza dia, kalau kita pakai seluar biasa, kita kayuh, kaki kita banyak pergerakan. So bila banyak pergerakan, kadang-kadang dia terturun naik, so jangan rasa macam londeh sikit, so kita nak tarik. Kalau bib ni, dia terletak dekat sini, so possibility untuk londeh tu tak ada, sebab dia dah melekat. Okey, so soalannya seterusnya daripada
Muhammad Syahrul Nizam Zikafli, macam yang tadi je, bukan ya? Kalau tepi tayar tu tak keluar habis walaupun dah buh minyak di bibir tayar tu dan dah pump maksimum PSI, apa lagi yang boleh dibuat? Boleh ke pump lebih dari maksimum PSI yang direkomend di wall? Okey, biasa kalau korang lepas tukar tiup, pasang tayar kan, pasang tayar memang akan jadi macam tu. Sebab terutama kadang-kadang tayar-tayar tubeless ni, dia memang akan jadi macam tu, ataupun tayar-tayar baru. So boleh, tak ada masalah. Kalau dia 100 PSI, korang boleh cuba ke 110 PSI pun tak ada masalah. Tapi sambil tekan tu tengok ada movement tak alur tu terkeluar. Kalau alur tu dah terkeluar sikit-sikit, maknanya dia akan back to normal lah. Tapi kalau tak, agak-agak macam confident, pegang tayar tepi tu, tarik bagi dia keluar. Okey, tarik sikit, lama-lama dia akan keluar. Okey, tapi lepas pump over limit maksimum tadi, drop lah angin. Okey, bila dah keluar. Acap Kai, bang, dalam banyak-banyak ni ada ke yang ada tulisan NTS? Oh, ini pasal hub tu saya tak pasti. Muhammad Farid, bang, saya punya hub tu pakai bolt nut, tapi nak tukar hub yang pakai quick release boleh ke? Nak tukar hub yang pakai bolt nut ataupun okey, dia hub tu bergantung pada frame. Kalau frame tu boleh masuk dua-dua, korang boleh tukar kepada quick release punya hub. Tapi kalau dia khas untuk macam basikal-basikal basic ataupun basikal-basikal lama, dia pakai spanner kalau kita nak ketat kan, nak pasang dan buka tayar. Jadi benda tu kena tengok pada hub asal tu, dia boleh convert ataupun tak. Kalau tak, kena tukar hub lah. Dan tengok pada fork korang dan juga frame arm belakang. Yang seterusnya daripada Hanafi Yusof, Assalam bro, tayar tubeless kalau bocor masuk ubat je ke? And tubeless boleh pakai depan belakang? Ya, betul. Kalau tubeless, dia memang kena masuk silen daripada awal. Masuk silen ataupun cecair tu, bila cecair tu ada dalam tayar, ada bocor halus, kena kecil, kena dawai stapler ke, kena duri duri pokok sawit ke apa kan, dia bocor, dia pusing je tayar, automatik silen tu akan seal balik. Okey, dia akan seal balik. Tapi tubeless ni sebenarnya setiap 3 ataupun 4 bulan korang kena check balik sealant tu. Pegang tayar tu goncang, kalau ada still ada bunyi air, maknanya sealant ada lagi. Tapi kalau kosong, pergi top up sealant. Okey, kadang-kadang tak sampai 3-4 bulan pun. Kalau dia banyak bocor, sealant cepat habis lah. Jadi korang kena top up sealant. Tapi kalau koyak, kena kaca dan sebagainya tu, tengoklah, kadang-kadang boleh tampal, kadang-kadang tukar tayar baru lah ya. Amirul Ashraf, kalau panjang stem 6-7 cm untuk road bike sesuai tak bang? Okey, sebenarnya setiap frame road bike dia dah direka ataupun dah dibuat ikut size frame tu sendiri. Jadi kalau korang tukar stem pendek, ini bermakna frame korang tu salah size. Faham tak? Okey, contoh kata frame tu size 48, dia akan bagi 80 ataupun 90. Jadi kalau korang pakai 70, bermakna korang punya frame ataupun ketinggian tak sama dengan frame. Kita senang cerita, frame tu besar, badan kecil. So nak rapatkan dia, itu bermakna frame korang salah size, tak sesuai. Okey, Cup Love One ni dah kira level ulasan profesional. Tengok channel Mak Saleh pun tak jumpa tipsnya gini. Thank you bro. Terima kasih bos. Kita bagi yang termampu je untuk orang cyclist semua faham. Danish Al-Iman, tadi aku accident, handlebar aku yang tempat brake tu patah. Macam mana nak betulkan? Kena beli baru ke? Tu saya tak pasti, saya tak faham situasi ni. Okey, seterusnya soalan daripada Farid Harun. Salam tuan, nak tanya pendapat. Saya pakai MTB gear 3x7 Shimano Tourney. Kalau saya nak upgrade, kombinasi gear set apa yang sesuai? Kalau dapat boleh bagi detail sama ada 2x10, 2x11 atau 1x10, 1x11. Dia sebenarnya bukan masalah kombinasi, dia sebenarnya masalah awak nak upgrade tu kenapa? Apa kegunaan awak nak upgrade tu? Sebab apa? Sebab trend ke? Sebab nak duit lebih ke? Terlebih duit kan dalam poket? Maklum moratorium lagi kan. Itu terpulang pada awak sendiri. Kalau awak rasa nak upgrade tu sebab trend, sebab apa, pakai yang asal cukup. Tapi kalau sebab nak climbing, nak tu dan sebagainya, dua di depan cukup. Jangan single, okey, 2 di depan.
2 di depan, belakang tak kisah, 10, 11, 12 itu terpulang pada korang lah. Ok, yang seterusnya daripada AK Amza. Apa itu speed pada crankset? Contoh 2x9, 2x10, 2x11. Bolehkah pasang basikal yang pakai 8 speed? Dia kalau crankset, maksud 2 kali tu ada 2 piring kat depan. Kalau 3 kali tu maksudnya 3 piring dekat depan. Kalau 1 kali maknanya 1 piring di depan. Itu maksudnya. Jadi kalau awak cakap boleh ke pasang pada basikal yang 8 speed, boleh je, tak ada masalah. 2 kali 8, 3 kali 8, 1 kali 8 pun boleh. Okey, yang seterusnya persoalan daripada Haris Ayub. Bro, 320 boleh connect dengan DI2 or ETAP? 320 tak silap saya tak boleh. 420 ke atas untuk meter Brighton boleh. Okey, yang seterusnya Nur Azwani Kadni. Alright, dapat, thank you, clear. Saya sakit tulang punggung sebab pakai nipis padding. Yup, betul. Muhammad Rizaini Ghazali. Free hub asal saya jenama Novatec yang mempunyai 2 POW. Boleh tak saya nak upgrade body free hub saja dari jenama yang sama tetapi yang 3 POW? Pada saya boleh, tapi tak berbaloi rasanya. Lebih baik awak upgrade hub set tu lagi better, sebab kadang-kadang takut dia punya rubber seal belah dalam ataupun washer ring tu tak sama kat bahagian dalam. Ok, alright, dan itu dia saja untuk persoalan minggu ini. Seperti biasa, kalau korang ada persoalan, ada sebarang cadangan, sebarang dan macam-macam lah yang korang nak tanya ke, tak faham, susah nak tanya kat siapa-siapa kan, tanya je dekat ruangan komen bawah ni atau mana-mana video yang korang tengok. Tekan je komen, tulis je apa yang korang nak luahkan. Saya akan cuba jawab dalam persoalan minggu ini, minggu yang akan datang. Jadi seperti biasa, jangan lupa cuci group set, cuci rantai, cuci group set korang, gearing, jangan bagi berminyak, jangan bagi bertaik minyak kotor. Lepas cuci, jangan lupa minyakkan rantai. Ok, bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Bye, Assalamualaikum.